Pengenalan kepada coklat. Coklat ialah manisan yang digunakan dalam pencuci mulut. Coklat mempunyai banyak jenis dan kategori. Ada yang boleh dimakan dan ada yang boleh digunakan hanya untuk memasak. Kegunaan coklat haruslah dipilih dengan betul untuk menghasilkan sesuatu produk tersebut. Istilah dan pengenalan. Secara dasarnya, coklat ialah hasil olahan biji koko. Ia melalui beberapa proses sebelum dijadikan serbuk koko ataupun coklat yang asas. Ia diperkenalkan oleh orang-orang Olmec di sepanjang pantai Teluk Selatan Mexico pada abad ke-19 Masihi. Pada permulaannya, ia dikenali sebagai minuman yang istimewa kerana hasil daripada koko ini ialah serbuk koko dan bukannya coklat yang pahit. Oleh itu, asas coklat ialah berasa pahit. Kemudian melalui beberapa proses seperti meletakkan susu, meletakkan gula untuk menjadikan sesuatu produk yang menjadikan coklat itu menjadi manis. Proses penghasilan coklat. Proses yang perlu digunakan untuk menghasilkan coklat ialah biji koko perlu diasingkan daripada buahnya. Bijinya kemudian akan dikeringkan selama 6 hingga 7 hari dan setelah kering, biji koko akan dibakar dan dihancurkan menjadi serbuk. Seterusnya, pencampuran minyak dan gula akan dimasukkan secara bersesuaian. Seperti yang kita boleh lihat, pada zaman ini, pengeluaran produk coklat sangatlah pelbagai. Coklat boleh menghasilkan pelbagai produk tersendiri, seperti manisan. Manisan biasanya kecil, mudah dimakan, mempunyai rupa yang menarik dan rupa yang cantik. Seterusnya ialah arca coklat. Arca menjadi sebuah hiasan yang besar untuk majlis. Biasanya disertakan dengan kek. Arca ini sangatlah cantik, menarik dan boleh dimakan. Seterusnya ialah coklat model. Coklat yang mempunyai bentuk istimewa yang tersendiri dan digunakan sebagai hiasan. Akhir sekali ialah pelbagai produk makanan. Coklat yang digunakan sebagai makanan ringan biasanya dicampurkan dengan bahan lain seperti wafer dan biskut. Pelbagai produk ni seperti jajan yang boleh didapati di kedai-kedai ataupun pasar raya yang biasa dibeli oleh kanak-kanak maupun orang dewasa. Malahan, ada juga coklat yang digunakan untuk membuat minuman. Peralatan asas yang digunakan. Yang pertama ialah sudu penyukat untuk menyukat bahan dengan nisbah yang sedikit. Seterusnya ialah cawan penyukat, menyukat bahan dengan nisbah yang agak banyak, lebih daripada sudu penyukat. Jak penyukat digunakan untuk menyukat bahan cecair. Seterusnya ialah spatula silikon, menggaul kasar bahan dengan mudah. Mangkuk adunan, mudah untuk menggaul bahan yang ingin dicampurkan. Kemudian ialah pengisar tangan, mesin yang digunakan untuk menggaul bahan dengan mudah. Ia juga mudah untuk dibawa. Peralatan yang digunakan dalam membuat manisan, praline. Yang pertama ialah loyang acuan untuk memberi bentuk kepada acuan coklat. Seterusnya ialah sudip, mengikis aki-baki coklat pada loyang acuan. Dan bagpipe ataupun piping bag untuk menuang coklat dengan nisbah yang dikehendaki secara kemas. Peralatan yang digunakan dalam membuat coklat model ataupun modeling coklat. Yang pertama ialah pembalut plastik. Coklat yang telah dicairkan akan dibalut dalam pembalut plastik untuk mendapatkan bentuk yang paling nipis. Seterusnya ialah sarung tangan, melindungi produk supaya sentiasa bersih dalam proses membuat dan membentuk coklat. Akhir sekali ialah paring knife, memotong bahagian coklat yang dikehendaki. Okey, untuk bahagian coklat pula, dipping coklat. Coklat kita menggunakan periuk untuk memanaskan air dan menghasilkan wap untuk kita mencairkan coklat tu. Okey, yang kedua kita ada mangkuk besi. Kalau kita pakai mangkuk kaca berisiko. Kita pakai mangkuk besi, kita cairkan coklat bar ataupun coklat chip, coklat apa semua coklat masakan tu kita cairkan sampai dah tak bergetar. Baru kita angkat, alihkan daripada api. Kita jangan bagi
wap tu kena dekat kita punya mangkuk. Okey. Yang seterusnya kita ada whisk. Kalau kita nak cairkan coklat tu masih kita kena guna whisk. Kalau kita tak nak guna whisk, kita boleh juga guna silikon spatula. Pulang kepada anda nak guna yang mana, tapi saya prefer whisk lah. Okey, untuk molding fill coklat, okey, kita akan gunakan acuan coklat untuk membentuk coklat-coklat yang akan dikeluarkan, seperti bentuk hati, bentuk bintang, bentuk bulat, bentuk dam haji, bentuk chest, bentuk kuda, segala bentuk kita boleh gunakan. Okey, apa-apa mengikut kreativiti. Seterusnya kita ada mangkuk juga untuk mencairkan coklat. Sebab kita nak masukkan dalam acuan tu, kita kena coklat yang cair. Kalau kita guna coklat yang keras, dia tidak akan mengubah bentuk coklat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu gula? Gula adalah istilah bagi sekelas kristal karbohidrat yang boleh dimakan. Sudut pengetahuan, gula adalah antara bahan yang penting di dalam penghasilan sesuatu bakery selain tepung. Antara gula yang ada adalah pool sugar, casting sugar dan isomalt sugar. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang pool sugar. Pool sugar ialah gula yang keras dan set serta tidak cair. Biasanya digunakan sebagai hiasan. Gula yang dimasak dan diletak di dalam bekas silikon dan dicampur ke warna. Ikutlah nak warna apa pun. Kemudian gula dilipat berulang kali sehingga fleksibel dan dibentuk mengikut kreativiti. Di antara corak-corak yang ada atau bentuk-bentuk yang ada untuk pool sugar adalah bunga, rebin dan macam-macam lagi. Seterusnya ialah casting sugar. Casting sugar atau gula kastor ialah gula yang dikisar halus yang dihasilkan oleh kilang-kilang gula pasir ke dalam keadaan serbuk. Gula ini digunakan untuk membuat kek yang lembut ataupun krim yang akan diletakkan pada kek. Kegunaan gula kastor ni banyak sebab dia boleh buat kek, boleh buat frosting, boleh buat macam-macam. Semua benda kita boleh buat. Boleh tabur juga atas kek-kek seperti cupcake, muffin dan sebagainya. Isomalt sugar, pengganti gula, biasanya tidak mempunyai kesan ke atas paras gula dalam darah dan tidak menyebabkan insulin terbebas. Gula isomalt sering digunakan sebagai penghias pelbagai jenis kuih seperti kek dan gula-gula. Ini adalah produk candy. Produk candy seperti yang kita lihat, banyak pelbagai candy yang dijual di kedai, di supermarket, di minimarket, di mana-mana saja kita akan jumpa gula-gula. Okey, seterusnya kita ada nougatin. Nougatin ialah kacang yang kita taburkan di atas baking paper. Lepas tu kita taburkan pula caramel, kita salut di atas dia. Lepas tu kita tutup, kita lepel-lepelkan. Okay, seterusnya adalah caramel. Caramel ialah gula yang telah dimasak sehingga keperangan dan menjadi pekat. Kebanyakan caramel ni sekarang dah digunakan sebagai topping untuk ais krim, untuk pelbagai jenis dessert yang ada dekat dunia ni. Itulah dia caramel. Okey, pool sugar. Pool sugar seperti yang saya katakan tadi, terdapat banyak bentuk pool sugar yang menarik seperti bunga, ribin dan sebagainya, bakul, macam-macam bentuk kita ada. Okey, seterusnya kita ada pastilles. Apa itu pastilles? Pastilles adalah sejenis gula icing yang kering dan juga dia melekit sesama sendiri dan kita boleh ubah bentuk dia menggunakan tangan ataupun kita menggunakan acuan. Okey, marshmallow. Marshmallow adalah satu makanan kegemaran untuk budak-budak kerana ia lembut, manis dan sedap. Okay, marshmallow ni kita biasa celup dia dengan coklat. Okey, seterusnya adalah meringue kisses. Meringue kisses seperti yang kita lihat, banyak bentuk seperti cengkerang dan kebanyakan meringue kisses ni saya jumpa masa saya kecil-kecil, masa saya masih budak-budak.
kita jumpa banyak gula ni dekat atas biskut yang bulat tu. Kalau korang semua pernah makan biskut bulat tu, yang biasa kita asingkan, kita ambil yang tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah alatan untuk membuat candy ataupun gula. Yang pertama anda boleh lihat di situ adalah periuk. Periuk digunakan untuk memasak atau mempanaskan candy tersebut. Manakala whisk digunakan untuk menyebatikan candy tersebut untuk menjadi kepada cair. Anda perlu gaul sehinggalah ia larut seperti cecair yang bukan cair sangat tetapi agak pekat sedikit. Manakala gunting digunakan untuk memotong candy yang sudah dimasak ataupun kurang panas setelah keluarkan daripada periuk, dan scraper digunakan untuk membahagi-bahagikan candy tersebut. Berikut adalah alatan-alatan untuk membuat naugatin. Yang pertama adalah loyang. Loyang digunakan untuk membakar naugatin yang telah dimasak. Manakala mixer pula digunakan untuk menyebatikan bahan-bahan kering ataupun bahan-bahan naugatin. Manakala periuk pula digunakan untuk memasak naugatin tersebut, dan pisau digunakan untuk memotong bahagian naugatin kepada bahagian lebih kecil. Okey, yang anda boleh lihat barang alatan-alatan karamel. Karamel hanya menggunakan dua alatan sahaja, iaitu periuk dan senduk kayu, kerana karamel adalah satu jenis manisan yang sekejap untuk dibuat dan mudah untuk dibuat. Yang boleh anda lihat di situ adalah senduk kayu. Senduk kayu digunakan untuk menggaul karamel. Yang kedua anda boleh lihat di situ adalah periuk. Periuk digunakan untuk memasak karamel. Okey. Peralatan yang digunakan dalam membuat pool sugar. Periuk. Periuk digunakan untuk mencairkan gula. Seterusnya kita menggunakan sarung tangan untuk melindungi produk supaya sentiasa bersih dalam proses membuat dan membentuk gula. Akhir sekali ialah pengalas plastik ataupun kertas pembakar, mengalas dan membantu dalam mengadun gula. Akhir sekali ialah peralatan yang digunakan dalam membuat meringue kisses. Peralatan yang kita gunakan ialah ketuhar untuk membakar meringue kisses hingga masak. Kemudian kita menggunakan kertas pembakar untuk mengelakkan gula dari melekat pada permukaan dulang. Dan akhir sekali ialah bagpipe ataupun piping bag untuk menuang meringue dengan nisbah yang dikehendaki secara kemas.